Henti ucapan cetus pembalahan dalam masyarakat. Assalamualaikum dan selamat malam. Berita tengah malam bersama saya Nazrif Ahmad Syukri. Semua pihak perlu lebih bertanggungjawab dan tidak sewenang-wenangnya mengeluarkan ucapan yang boleh mencetuskan pembalahan, ketegangan serta kegelisahan dalam masyarakat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hak Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, ia termasuk mengeluarkan kenyataan menyentuh urusan agama Islam dan kefatwaan bagi meraih sokongan. Dia berkata semua pihak harus menghayati sepenuh hati titah Sultan Selangor dan menghentikan perbuatan berkenaan demi memelihara perpaduan rakyat. Sebarang perkara berkaitan urusan agama, khususnya dalam bidang akidah dan syariah perlulah dirujuk kepada pihak berkuasa agama Islam negeri dan ilmuwan yang diperakui kepakarannya. Menurutnya lagi, Jabatan Perdana Menteri Hak Ehwal Agama telah menggerakkan seluruh agensi untuk memperkukuh kesatuan dan perpaduan umat Islam. Ia menerusi pelbagai usaha dan inisiatif termasuk memperkasa peranan institusi masjid dan surau sebagai pusat penyatuan ummah. Pemimpin politik antara 25 individu antara yang dipanggil polis kerana terlibat himpunan jalanan di Ibu Negara semalam. Mereka diambil keterangan berikutan peserta perhimpunan tidak patuh pada Akta Perhimpunan Aman 2012 /Akta 736. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Khan Maidin PC berkata, daripada jumlah itu 22 individu telah dihubungi dan 5 daripadanya akan hadir memberi keterangan di IPD dan Wangi esok. Menurutnya, siasatan lanjut akan dijalankan mengikut Seksyen 9/5 Akta Perhimpunan Aman 2012 Akta 736 serta Seksyen 4/2B mengadakan perhimpunan di tempat larangan-larangan di masjid dan Seksyen 4/2E membawa kanak-kanak bagi menyertai perhimpunan. Memang tidak perlu permit, tapi dia orang perlu menyampaikan notis. Dalam notis tu ada lebih kurang 14 perkara, jadual 14 perkara yang perlu dipatuhi. Contohnya nak kena minta kebenaran dekat pemilik kawasan tersebut, di mana akan dibuat perhimpunan tersebut, kan. Jadi bila tidak dinyatakan dengan jelas, ini menyukarkan pihak polis untuk membuat kawalan. Bayangkan sekejap dia buat dekat Masjid Kampung Baru, sekejap dekat Sokoh, sekejap dekat ni, kan. Jadi kita perlu mengatur gerak anggota dan pegawai kita untuk memastikan kawalan keselamatan. Beliau bercakap pada sidang media di Alostar. Pengarah syarikat didenda RM60,000 manakala pekerjanya didenda RM20,000 di Mahkamah Session Johor Bahru selepas didapati bersalah melakukan pindahan saham palsu. Mahkamah juga mengarahkan kedua-dua tertuduh membayar kos pendakwaan kepada syarikat Suruhanjaya Syarikat Malaysia sebanyak RM10,000. Kedua-dua tertuduh S. Bala Murali 45 tahun dan Chiu Wenden 53 tahun melakukan kesalahan berkenaan antara 31 Disember 2014 hingga 21 Mei 2015 di Bandar Baru Permas Jaya Masai. Mereka membuat pernyataan palsu terhadap butiran dalam borang 32A berkenaan pemindahan saham seorang lelaki berumur 51 tahun dalam syarikat QE Manufacturing. Kes dikendalikan pegawai pendakwa kanan SSM Faizal Bahadi Mahmud dan Cheong Ji Kwan mengikut Seksyen 364/2 Akta Syarikat 1965 Akta 125. Polis akan terima laporan berhubung kes seorang pelajar lelaki dipukul dan ditendang pelajar lain dalam kejadian di sebuah sekolah menengah di Kuala Nerus. Ketua Daerah Kuala Terengganu, Asisten Komisioner Abdul Rahim Muhammad Din berkata, kejadian melibatkan pelajar tingkatan 1 itu dilaporkan berlaku dalam kawasan sekolah kira-kira 12.30 tengah hari pada hari Khamis lalu. Berdasarkan laporan, pengadu berada di bengkel sekolah sebelum didatangi 3 pelajar lelaki bertanyakan keberadaan rakannya. Difahamkan suspek bertanyakan mengenai seorang rakan pengadu kerana mahu memukul pelajar berkenaan. Pengadu memberitahu tidak pasti di mana kawannya berada dan meminta suspek beredar serta tidak memukul rakannya.
Suspek bagaimanapun bertindak memukul dan menendang pada bahagian muka dan badan pengadu sebelum beredar. Insiden disedari guru yang terjumpa pengadu di bengkel berkenaan sebelum membawa ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan. Seorang lelaki berusia 40 tahun maut selepas kereta dipandu terlibat kemalangan di kilometer 181 Jalan Permas Pontian, Johor. Ketua Daerah Perdana Muhammad Sofi Taib berkata kemalangan itu turut mencederakan 4 penumpang yang menaiki kereta mangsa. Siasatan awam mendapati mangsa Von Tat Sin memandu dari lorong Haji Saknyong Laut menghala lorong Haji Saknyong Darat sebelum ke Simpang 4. Setibanya di lokasi kejadian, kereta mangsa telah dilanggar sebuah kereta di bahagian sisi kanan menyebabkan kedua-dua kenderaan memasuki parit di bahagian kanan jalan. Mangsa cedera parah di bahagian kepala disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian manakala 4 penumpang yang cedera dihantar ke Hospital Pontian untuk rawatan. Sementara pemandu sebuah lagi kereta turut cedera di bahagian dada dihantar ke Hospital Gleneagle, Johor. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Seorang pegawai kuasa Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ cedera dirempuh penunggang motosikal. Kejadian berlaku ketika mangsa bertugas dalam operasi sekatan jalan raya di Port Dickson. Menurut JPJ, insiden terjadi di Lebuh Raya Seremban Port Dickson sekitar 11 pagi tadi. Rakaman insiden turut tular di media sosial. Akibat pelanggaran, mangsa dikejarkan ke Hospital Port Dickson. Penunggang terbabit bagaimanapun berjaya ditahan dan diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Semakan mendapati penunggang berkenaan memiliki 2 rekod senarai hitam berkaitan kesalahan trafik dan tidak memiliki lesen memandu. Motosikal yang ditunggang pula tiada cukai jalan dan perlindungan insurans. Kes dirujuk mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana menunggang motosikal secara melulu dan berbahaya. Ia turut disiasat mengikut Seksyen 186 Kanun Keseksaan kerana menghalang tugas penjawat awam. Skim perubatan madani kini diperluaskan ke Perlis sejak penghujung Ogos lalu. Ia bakal memberi manfaat kepada 90,000 isi rumah dalam golongan B40 bagi mendapatkan perkhidmatan penjagaan primit akun. Ikuti laporan yang disediakan wartawan Wan Nur Azli Wancik. Inisiatif Skim Perubatan Madani diperkena bagi mengatasi kesesakan yang berlaku di hospital kerajaan seluruh negara dengan peruntukan berjumlah 100 juta ringgit. Sebanyak 7 klinik perubatan swasta terpilih bagi menyediakan perkhidmatan tersebut. Ia melibatkan klinik perubatan dan pembedahan Anura, Mediklinik Rakyat Dr. Naim Ahmad, Klinik Dr. Wan Barkis, Mediklinik Putra serta 3 cawangan klinik remedik iaitu Kuala Perlis, Pauh dan Kangar. Pemeriksaan yang menyeluruh ini termasuklah apabila pesakit itu layak berumur 40 tahun dan ke atas, didapati dia mengalami kemungkinan penyakit kronik, kita juga boleh selitkan pemeriksaan peka B40 dengan mengambil darah dan juga air kencing untuk rawatan lanjut. Jadi kita kata banyaklah jenis penyakit yang boleh di cover dalam program skim perubatan madani ini. Menerusi skim perubatan madani, 3 kategori bagi manfaat kelayakan iaitu RM250 bagi isi rumah berkeluarga, RM125 bagi warga emas tanpa pasangan dan sebanyak RM75 untuk bujang. Walaupun baru dilaksanakan di Perlis, purata antara 20 hingga 30 individu telah menerima rawatan percuma yang disediakan di klinik yang ditetapkan setiap hari. Saya menghargailah usaha kerajaan untuk membantu rakyat yang tidak berkemampuan untuk mendapatkan rawatan yang terbaik di klinik-klinik swasta dan sebagainya. Okey, jadi harapan saya agar sistem program perubatan madani ini dapat diteruskan dan insya-Allah ini akan dapat membantu lagi ramai rakyat. Bagi saya macam tambah-tambah ada anak kecil selalu demam apa semua, alhamdulillah dapat membantu walaupun kalau kata tak banyak tapi sangat-sangat membantu. Dan insya-Allah
harap-harapnya berterusanlah dapat membantu rakyat. Mereka yang layak menerima rawatan yang disediakan diseru merebut peluang berkenaan dan membuat semakan kelayakan dengan segera. Apa yang saya boleh sarankan adalah daftar periksa skim perubatan madani di laman web skim perubatan madani di Protect Health. Masukkan IC anda, lihat kelayakan anda di situ. Jika anda layak, maka pilihlah klinik yang berdekatan. Inisiatif yang diperkenalkan membuktikan kerajaan PK dan sentiasa mengambil peduli kesihatan rakyat, khususnya di kalangan B40 bagi mendapatkan rawatan perubatan. Selain itu, penerima manfaat yang sebelum ini hanya bergantung kepada hospital dan klinik kesihatan kerajaan, kini diberi pilihan bagi mendapatkan perkhidmatan di klinik swasta berdaftar. Laporan Wan Azri Wancik, RTM. Kawasan seluas 50,000 hektar di Sabah dan Sarawak telah dikenal pasti untuk pelaksanaan projek penanaman padi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata, perkara itu telah dipersetujui secara prinsip oleh Premier Sarawak. Pada prinsipnya, Yang Berhormat Premier Sarawak telah bersetuju dan mengenal pasti kawasan-kawasan yang luas. Tetapi dari segi pelaksanaannya, ianya memerlukan sedikit waktu kerana peruntukan yang kita akan koordinasikan dengan Kementerian Pertanian dan juga soal persetujuan daripada tuan punya tanah, terutamanya tanah anak negeri, tanah NCR. Jelasnya penduduk di kawasan luar bandar dan pendalaman wajib diberikan keutamaan untuk sebarang projek pembangunan, terutama di Sarawak dengan 1.4 juta penduduknya tinggal di kawasan luar bandar dan pendalaman. Sate kajang bakar diwartakan sebagai makanan warisan negeri Selangor menjelang tahun hadapan. Menurut Esko Kebudayaan Negeri Selangor, Brohan Arman Shah, usul perwataannya akan dibawa Perbadanan Adat Melayu dan Warisan Negeri Selangor Padat ke mesyuarat Majlis Kerajaan Negeri dalam tempoh terdekat. Satu pasal nama dia tu. Ya, sate di mana-mana pun ada. Tapi diwartakan iaitu memang sate kajang ni bagi satu identiti dan kebetulan daerah kajang itu terletak di Negeri Selangor. Jadi saya lihat sebenarnya nama kajang itu dan sate ini sebagai satu makanan rasmi di mana-mana negeri pun terdapat, tetapi khususnya di Kajang ini akan menjadi satu tempat tumpuan pelancongan mana bukan saja digemari oleh masyarakat setempat oleh berbilang kaum Cina, India dan sebagainya, tetapi juga digemari oleh pelancong-pelancong daripada luar negara. Usaha mewartakan sate kajang dilaksanakan padat bermula dengan kajian meliputi aspek sejarah, latar belakang, saiz, cara penyediaan, kuah dan cara hidangan. Cadangan mengangkat sate kajang sebagai satu jenama sate warisan Selangor bermula sejak 2011. Hampir 50% lepasan SPM tidak menyambung pelajaran. Kerajaan telah membuka ruang kepada anak muda ini untuk mula mencaburkan diri lebih awal dalam sektor pembuatan sebagai pekerja berkemahiran dengan gaji berpatutan. Kerajaan melalui inisiatif akademi dalam industri akan menyediakan dana khusus RM209 juta untuk usaha penyediaan insentif allowance pendapatan. 50,000 anak muda kita disasarkan mendapat pekerjaan berkemahiran dengan sijil kemahiran Malaysia pada akhir 5 RMK 12. Masih lagi dalam berita tengah malam, usaha kolektif ASEAN dan China perlu memberi tumpuan kepada keamanan serantau, kestabilan kemakmuran serta memupuk hubungan perdagangan dua hala dan pelbagai hala. Perdana Menteri berkata keperluan itu bagi menghadapi cabaran pasca wabak, ketegangan geopolitik dan pelbagai faktor ketidakstabilan lain.
Tegas Datuk Seri Anwar Ibrahim, ASEAN akan kekal sebagai salah satu wilayah yang paling pesat berkembang pada 2023. Sumbangan itu adalah penting bagi ASEAN dan China untuk mempelbagaikan strategi perdagangan dan pelaburan semasa dunia semakin maju. ASEAN remains an attractive destination for international investment, charting an economic growth of 5.5% in 2022 with a projected 4.6% in 2023. Perdana Menteri berucap pada perasmian Expo China ASEAN ke-20 2023 dan sidang kemuncak perniagaan dan pelaburan China ASEAN. Kuala Lumpur, Beijing juga bersetuju mengadakan komunikasi berterusan dan terbuka berkenaan isu Laut China Selatan, keperluan bagi memastikan situasi di lapangan sentiasa aman. Kata Perdana Menteri, ia antara isu berkaitan Laut China Selatan yang dibincangkan semasa perjumpaannya bersama Premier China Li Qiang. Li juga menzahirkan sokongan kepada ASEAN Centrality dalam menangani isu keselamatan antarabangsa di rantau ini serta menyokong blok ASEAN yang bebas termasuk mengenai isu perseteruan antara Amerika Syarikat dan China. Perdana Menteri memaklumkan dalam pertemuan berkenaan beliau turut mengutarakan mengenai situasi Myanmar dan isu penghantaran balik pelarian Rohingya. Secara amnya, Malaysia menyokong nilai-nilai universal dalam membasmi kemiskinan, memperjuangkan keadilan dan pembangunan mampan. Sempena lawatan kerja sehari Perdana Menteri ke Nanning, beliau turut menyaksikan pertukaran 3 memorandum bersefahaman MOU bernilai RM19.84 bilion antara syarikat Malaysia dan China. Turut serta menyaksikan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Ngah Kok Meng, Timbalan Menteri Luar Negeri Datuk Muhammad Alamin dan Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Chan Fong Hin. MOU pertama dengan nilai pelaburan dianggarkan RM15 bilion adalah antara Sita Global Berhad dan Shanghai SAS Environment, dengan kedua-dua syarikat akan meneroka potensi kerjasama pembangunan loji janakuasa sisa kepada tenaga terutamanya di Malaysia. MOU kedua bernilai kira-kira RM2.34 bilion pula adalah pertukaran antara PM Access World dan Bamboo Gulf Port Group melibatkan kerjasama pergudangan dan logistik. Sementara itu, MOU terakhir dengan anggaran ekspor sebanyak RM2.5 bilion antara Sandabi Oils International Limited dan Guangxi Bamboo Gulf International Port Group berkaitan pembinaan pusat perdagangan dan pengedaran minyak sawit di Tapis dan lelemak di Kinshu, China. Pindaan Akta Komunikasi dan Multimedia dijangka dibentang di Parlimen awal tahun depan. Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Teo Ning Chim memberitahu agensi bawah kementerian sedang mengkaji akta yang digubal pada 1998. Usaha itu bagi meningkatkan tanggungjawab pembekal perkhidmatan media sosial terhadap salah laku cyber. Service provider, mereka tak boleh cakap bahawa I'm just a platform. Tetapi apa yang mereka guna pakai platform kita buat apa-apa pun, itu bukan tanggungjawab saya. I don't think that is we don't think that is the right approach. Jadi kami nak pastikan bahawa to what extent platform provider mereka boleh dipertanggungjawabkan. Beliau mengulas kenyataan Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein mengenai undang-undang sedia ada berkaitan jenayah cyber perlu dikaji, antaranya dengan memasukkan elemen penipuan melalui perisian dan peranti komputer. Teo berkata, terdapat bukti teknologi kecerdasan buatan AI disalahguna bagi tujuan penipuan apabila suara atau wajah seseorang itu boleh ditiru. Sempena Tahun Melaut Perak 2024, Kerajaan Negeri sedang berunding dengan beberapa syarikat penerbangan bagi menambah bilangan penerbangan terus ke negeri itu. Menteri Besar Datuk Seri Sya'arani Muhammad berkata usaha itu bagi menampung jumlah kehadiran pelancong yang mungkin bertambah pada tahun depan. Jelas beliau, cadangan penerbangan melibatkan laluan dari negara Asia. Ada, tapi kita tak boleh umum lagi sebab dia perlu mendapat kebenaran MOT. Tapi kita sedang berbincang dengan beberapa syarikat penerbangan
untuk menjadikan pelancong-pelancong daripada luar tidak perlu ke KLIA dulu. Dia boleh terus direct to Ipoh. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Kemuncak Karnival Mesra Anak Muda KAMU di Stadium Indra Mulia Ipoh. Ahli Dewan Negara dijangka menyokong penuh pembentangan kajian separuh penggar rancangan Malaysia ke-12 yang akan dibahas bermula 20 September ini. Menurut Senator Dr. Nelson Riganathan, pembentangan tersebut merungkai pelbagai perkara berkaitan tahap pembangunan negara. Selain sosioekonomi rakyat untuk penggal 2021 hingga 2025 yang dilihat sangat komprehensif. Tindakan kerajaan memfokuskan isu pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET juga akan memacu negara ke arah pengukuhan ekonomi. Ini merupakan satu rancangan yang baik kerana pada masa-masa yang akan datang, tahun-tahun yang akan datang, bidang TVET ini akan memastikan bahawa negara akan mempunyai tenaga mahir untuk menampung keperluan dalam bidang baru dan juga bagi memastikan bahawa negara boleh mengisi skills gap. Terdahulu ketika membentangkan KSP Rancangan Malaysia ke-12, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan setakat Julai lalu 43 memorandum persefahaman telah dimeterai antara kerajaan dengan 14 JLC dan 29 syarikat swasta melibatkan 12 kementerian berkaitan TVET. Malaysia meraih pelaburan yang diluluskan bernilai RM132.6 bilion pada separuh pertama 2023. Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA menerusi kenyataan memaklumkan pelaburan melibatkan sektor perkhidmatan, pembuatan dan utama. Ia dijangka mewujudkan 51,853 peluang pekerjaan di negara ini. Pelaburan langsung domestik DDI menyumbang 52.2% daripada jumlah pelaburan yang diluluskan atau RM69.3 bilion. Manakala pelaburan langsung asing FDI menyumbang 47.8% atau RM63.3 bilion. 2,651 projek yang diluluskan daripada pelaburan tersebut menunjukkan peningkatan sebanyak 34.8% berbanding tempoh sama tahun lalu. Suku akhir pertama saingan Piala Malaysia, Kuala Lumpur City FC, KL City FC meraih kemenangan tipis di Stadium Ceras selepas menang 1-0 ke atas Sri Pahang FC. Gol tunggal perlawanan dijaringkan oleh pemain import KL City, Romain Morales, menerusi sepakan penalti. Gol berkenaan hadir di babak kedua selepas Paulo Josue dikasari oleh Muhammad Syazwan Andik pada minit ke-72. Morales mudah menyempurnakan sepakan penalti berkenaan untuk mencatat gol kedua dalam kempen Piala Malaysia ini. Namun kegembiraan The City Boys tidak lama selepas terpaksa bermain dengan 10 pemain pada minit ke-82 apabila Kenny Parraj diarahkan keluar padang selepas menerima kad kuning kedua. Ini selepas tindakannya menarik penyerang Sri Pahang Kepa Sherman. Namun gawang KL City kekal tanpa bolos sehingga tamat perlawanan. Aksi timur balik kedua-dua pasukan akan berlangsung pada 24 September depan di Stadium Darul Makmur. Badminton terbuka Hong Kong, kecederaan yang dialami pemain bergu wanita negara Pilitan menyaksikan dia dan pasangannya M. Tina terlepas gelaran pertama tahun ini setelah tewas pada aksi final. Dalam aksi yang berlangsung di Hong Kong Coliseum, pasangan di ranking ke-10 dunia itu turun menentang gandingan Indonesia Apriani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti. Mereka bermula cemerlang apabila menang set pertama 21-14. Bagaimanapun di set kedua, Apriani dan Siti Fadia bangkit memberikan tentangan sengit untuk menang 24-22.
Memasuki set penentuan, Pilitan dan Mtina bagaikan hilang arah dan ditambah dengan kecederaan buku lali dialami Pirli menyaksikan mereka mudah tewas 9-21. Ini adalah pentas final kedua buat Pilitan dan Mtina pada musim ini selepas muncul naib juara Masters Malaysia pada Mei lalu. Majlis Olimpik Malaysia MOM sedang menunggu laporan penuh Institut Sukan Negara ISN berhubung keadaan semasa jaguh berbasis Kabinet Negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang. Ini susulan kemalangan yang menimpanya ketika menjalani latihan. Setiausaha Agung MOM Datuk Muhammad Nazifuddin Najib berkata, Datuk Azizul Hasni akan menjalani pemeriksaan di ISN pada Isnin. Kalau cycling pun memang ada high risk sport juga. Kita pun tahu kadang ada berlaku keadaan di mana tergelincir atau jatuh. Tapi nasib baik dalam keadaan ini bukan jatuh yang kritikal. Cuma yang luka tu luka kulit dan kita nampak dia boleh buat recovery yang baiklah sebelum dia bertanding. Menurut Datuk Nazifuddin, atlet berusia 35 tahun itu kekal bersemangat dalam misi pemburuan pingat di Sukan Asia 2022 Hangzhou, China. Beliau berkata demikian selepas majlis pelepasan kontijen negara ke tamasya berkenaan. Majlis itu disempurnakan Ketua Kontijen Malaysia Datuk Chong Kin Fan di Majlis Sukan Negara MSN Bukit Jalil. Seramai 15 atlet kriket wanita berlepas ke Hangzhou sekaligus menjadi wakil pertama negara berlepas ke China. Datuk Azizul Hasni yang turut digelar The Pocket Rocketman pada Jumaat telah berkongsi video memaparkan beliau terlibat dalam kemalangan ketika sesi latihan di Velodrome Nasional Malaysia dinilai. Sementara itu, pasukan kriket wanita negara mensasarkan untuk mara ke separuh akhir di Hangzhou. Malaysia akan membuka tirai saingan berdepan Hong Kong Selasa ini. Sasaran mara ke separuh akhir dilihat realistik berdasarkan pengalaman di Sukan C lalu selain format perlawanan kali ini yang bermain secara format T20. Kejayaan meraih pingat perak pada Sukan C Kemboja Mei lalu dilihat menjadi pendorong menghadapi pasukan-pasukan terbaik dunia seperti India, Pakistan dan Sri Lanka. Satu taman sukan ekstrim akan dibangunkan di Tanjung Bidara, Melaka. Menurut Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof, perkara itu adalah antara usaha kerajaan negeri untuk mengembalikan kegemilangan Tanjung Bidara sebagai lokasi perakinan yang popular. Katanya taman itu juga akan menjadi tempat tumpuan pelbagai program dan aktiviti sukan lasak. Malah lintas sukan kereta kawalan radio jarak jauh RC bertaraf antarabangsa dan taman karavan juga akan dibangunkan di kawasan itu. Dalam kita cuba berencana dan merangkakan program untuk menjadikan kawasan ini sebagai kawasan extreme park untuk anak muda. Dan juga pelbagai aktiviti anak muda, umpamanya litar lumba kereta remote control bertaraf antarabangsa juga akan kita bina di sini. Jadi kita akan ada caravan park untuk mengembalikan semula kegemilangan Tanjung Bidara sejak zaman 70-an dulu. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program Jelajah Fit Malaysia peringkat negeri Melaka di Tanjung Bidara, Masjid Tanah. Berita tengah malam berakhir di sini. Saya Nazif Amir Syukri, Malaysia Madani Teka Perpaduan Penuhi Harapan. Assalamualaikum dan selamat malam.